Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan program kita malam ni dianjurkan oleh Masjid Al-Bukhari Alok Malay, Alok Ustaz Kedah. Masjid Al-Bukhari Alok Malay ni kuliah bulanan saya di masjid tersebut. Dan Allahumma salli ala Masjid Al-Bukhari merupakan masjid yang antara masjid yang tercantik lah, untuk masjid yang cantik. Allahumma salli ala Muhammad. Dan saya mengajak di situ kitab 50 hadis fadilah amalan. 50 hadis fadilah amalan. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-45. Fadilat lafaz istighfar. Lafaz fadilat, bukan fadilat istighfar, fadilat lafaz istighfar. Specifically fadilat tentang satu bentuk lafaz istighfar daripada banyaknya lafaz istighfar. Kita akan tengok ada beberapa jenis istighfar. Dan malam ni nak bincang salah satu saja daripada lafaz-lafaz istighfar tersebut. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bukhari Alok Malay. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang menyaksikan video kita, kuliah kita pada malam ni, saya minta izin untuk kita sama-sama kongsikan video ni bagi memenuhi hajat pihak masjid. Tajuk dia ialah lafaz istighfar. Fadilat lafaz istighfar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-45. Man qala, siapa yang mengatakan, sesiapa yang mengucapkan, man qala astaghfirullahal azim, astaghfirullah
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ghufira lahu wa in kana qad farra min dhahfi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni mungkin first time kita dengar hadis ni kot. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi daripada Zaid maula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Status hadisnya sahih. Ini salah satu daripada hadis yang menceritakan tentang lafaz istighfar. Lafaz istighfar dan fadilat khusus terkait dengan istighfar tersebut. Nabi SAW sebut, man qala, siapa yang menyebutkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. So dalam lafaz hadis ni, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud ni, Nabi SAW menyebutkan dengan lafaz hayyul qayyum. Hayyul qayyum. Mic ni dia macam kuat lah. Dia buat adjust apa kah? Bunyi kau tak ada. Oh, berkat kau ni. Ataupun dah lama tak pakai. Ha? Dekat. Oh, dekat ni. Dekat. Nabi kata apa? Man qala, siapa kata astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayya. Kan? Ha, ni dia ada. Kemudian berhenti tu bagi kena. Ha, ni satu lagi kita nak tengok. Nah, berhenti tu biar betul. Kalau berhenti astaghfirullahalazim, kita selalulah kalau menyanyi tu kan, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tu berhenti tak kena tempat dia. Berhenti tak kena tempat dia, sebab illa itu ialah Allahumma salli alaihi wasallam, dia sebagai kata sendi. Dia kata kata sendi. Kata sendi ni Allahumma salli alaihi Muhammad, dia tak boleh duduk di hujung. Nama pun sendi kan, sendi duduk tengah-tengah. Jadi illa tu maksud melainkan. Jadi kalau kita berhenti astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, Allahumma salli ala sayyidina astaghfirullahalazim, aku mohon keampunan Allah, Tuhan yang tidak ada Tuhan melainkan. Apa dia tu? Dia berhenti tu. Melainkan apa? Dia mesti ada perkataan lepas pada tu. Melainkan illahu. Hu tu apa? Dia. Jadi kalau tepatnya berhenti astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu. Tu baru berhenti tepat. Kalau nak berhenti tu lah, yang berhenti tang illa, berhenti tang hu. Tidak ada Tuhan ini semua melainkan dia. Tu betul. Ataupun nak perhabis astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi ada dua perkataan. Kita dah biasa dengar hayya pun biasa dengar, hayyu pun biasa dengar. Kan? Al-hayyul qayyum wa atubu ilaih pun biasa dengar, al-hayyul qayyum pun biasa dengar. Dua-dua pun betul. Dua-dua pun betul. Tak ada salah. Tak ada salah. Cuma dalam matan hadis ni disebut hayyul qayyum. Bila sebut hayyul qayyum pun tak ada masalah. Tak ada masalah apa. Itu pun dia kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lafaz yang sesuai dan taklah bawa kepada kesalahan ataupun berubah makna dia. Demikian dibincangkan oleh ulama. Maka tuan-tuan, nak sebut hayyul qayyum pun tak apa, nak sebut hayyul qayyum pun tak apa, hayyul qayyum pun boleh. Cuma lafaz dalam hadis ni disebut sebagai hayyul qayyum, disebut sebagai matan hadis ni. Jadi subhanallah, ada dua benda kita sebut tu. Yang pertamanya ialah tempat berhenti. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, jangan berhenti tu. Kalau nak berhenti kita tambah lagi illahu, melainkan dia. Ataupun kita boleh tulis saja, kita kata astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Salli ala sayyidina Muhammad. Ni kami biasa doa amal hayyul qayyum. Nak sebut hayyul qayyum pun tak ada masalah apa.
Boleh lah. Jadi masalah bergaduh. Kau ni kata tak betul, kau ni kata tak betul. Itu masalah dia. Faham tak? Jadi subhanallah, apa kelebihan daripada kita dah sebut ni, kita selalu sebut ni. Lepas sembahyang kita buat astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Selalu kita sebut. Sedangkan dalam dalam baginda Nabi SAW, yang Nabi SAW sebut selepas daripada sembahyang hanyalah astaghfirullahalazim. Tak kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu salah satu. Nabi SAW sebut lepas sembahyang astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tak kata. Itu yang disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim. Lepas sembahyang Nabi kata apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita sebut apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh tak menyalahi daripada sunnah Nabi SAW tak? Tak. Yang ni pun Nabi SAW lafaz. Yang ni pun ada Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk lafazkan dengan lafaz yang lebih sempurna. Dan ada fadilat dan kelebihan. Dua-dua pun daripada sumber Nabi SAW. Maka salah tak? Tak salah lah. Dia sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Macam Nabi SAW sebut hadis riwayat Imam Muslim, boleh. Kan? Ataupun kita nak buat macam kita dah sebut astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih pun boleh. Pasal apa boleh? Pasal ada hadis dia, hadis sahih juga. Allahumma salli alaihi hadis hasan. Hadis sahih. Riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi, Nabi SAW sebut, man qala, siapa yang mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, apa dia akan dapat? Ghufira lahu wa in kana qad farra min adh-dhahf. Maksud dia, sesiapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maksud dia apa? Aku memohon keampunan Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, yang berhak disembah, illahu, melainkan dia, al-hayyul qayyum, yang maha hidup, wa atubu ilaih. Al-hayyu, al-hayyal qayyum. Al-hayya dengan maksud yang maha hidup, al-qayyum maksud yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan serta aku bertaubat kepadanya. Itu maksud dia. Kalau berhenti alladzi la ilaha illahu, itu nak sambung al-hayyul qayyum. Dia al-hayyul qayyum. Kemudian apa yang Nabi SAW kata kelebihan dia? Ghufira lahu, maka akan diampunkan dosanya, wa in kana qad farra min adh-dhahfi, akan diampunkan dosanya walaupun dosanya sebesar melarikan diri daripada peperangan. Kalau orang lari daripada medan perang ni dosa besar. Peperangan dia jihad fi sabilillah dengan tentera-tentera Islam lawan musuh, tuan-tuan, tiba-tiba dia melarikan diri, dosa besar. Bukan maksud Allah ampun dosa dia, lari-lari tu, dia kata astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaih, Allah ampun dosa dia. Dan abang kata kalau dosa dia sebesar macam tu pun Allah akan ampunkan dengan hanya dia melafazkan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hebatlah tu tuan-tuan. Kadang-kadang penting untuk kita belajar satu-satu benda, tuan-tuan. Dia panggil fadail amal. Fadail mana dia? Fadail amal ni ialah dia panggil kelebihan daripada satu-satu amalan. Pasal apa Nabi SAW duk cerita buat ni dapat pahala ni, buat ni dapat pahala ni, buat ni dapat apa? Dia panggil apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Dia panggil untuk memotivasikan kita ni untuk kita menambahkan amal. Ya, kita ni dia kena ada, dia panggil apa? Sallallahu alaihi Muhammad, pushing factor nak buat apa pun. Dan kita nak buat apa pun kita kena ada kick start. Tadi duk sembang. Sallallahu alaihi Muhammad mesyuarat berapa hari ni, 2-3 hari ni. Memang duk sibuk pasal kita tengah duk settle down projek perumahan Islamik kita yang dekat Melaka tu. Jadi 2-3 hari ni mesyuarat tu, pagi, tengah hari, petang, lawyer apa sebagainya. Ni pun baru habis petang tadi, balik mai sebagainya. Allah Ustaz Syamad. Lepas tu duk sembang tentang apa? Sembang tentang ke hikmah di sebalik PKP. Saya sambil-sambil tu sembang hikmah balik PKP ni. Sahabat seorang tu kata apa? Alhamdulillah Ustaz, sepanjang PKP ni saya berjemaah dengan
dengan keluarga saya sepanjang PKP tu. Sampai isteri dia kata kat dia, tak jemu ke duduk batai ayat semayang dengan saya saja? Oh, gitu. Gitu. Tapi dia kata, saya tak berani nak sambut Ustaz. Saya diam je. Takut saya lagi kena trap. Dia kata bini dia nak test dia. Tentang Ustaz Syamad. Dia kata apa? Oh, ada orang kata Ustaz Syamad, oh kami alhamdulillah boleh khatam Quran. Boleh khatam Quran. Oh, apa ni? Sepanjang 3 bulan PKP 3 kali khatam Quran. Oh, masya-Allah. Dia kata apa? Saya pun khatam Quran ke Ustaz. Saya khatam Quran tiap-tiap pagi saya akan khatam Quran. Saya baca qul Allah 3 kali. Ni cerdik kali. Ni. Dia kata Ustaz Syamad. Jadi macam mana cara kita nak khatam Quran ni? Kadang-kadang cara dia macam mana? Kita pergi duduk berhimpun ramai-ramai dalam grup WhatsApp. Pakat-pakat duduk apa? Hang baca hari ni juzuk ni. Hang baca ni juzuk ni. Hang baca juzuk ni. Kan dia panggil apa? Pushing factor. Pasal apa? Pasal kawan semua dah tik dah, dia seorang tak lagi. Kawan semua ada buat tanda rek kat ujung. Dia tak ada duduk kelupak orang tak. Bila ni kami nak pindah ni, bila kami nak pindah juzuk ni, akhirnya dia pederah baca, dia panggil pushing factor dia. Faham ni? Macam ada kisah ni lah. Kisah ni tuan-tuan, dia apa? Allahumma salli ala Muhammad, raja ni nak cari apa calon menantu dia untuk puteri dia ni. Kisah dia. Lepas tu dia nak cari seorang lelaki yang gagah perkasa ni, supaya lelaki ni bila jadi menantu dia ni boleh jadi orang yang mampu untuk menjaga kerajaan dia sebagainya. Dia nak cari lelaki gagah perkasa. Jadi dia panggil lah semua orang lelaki-lelaki di negara tu, semua pekat berhimpun, sempat semua berhimpun. Lepas tu ada satu sungai. Dalam sungai tu ada buaya. Lalu dia kata, Salih Ahmad, siapa yang berani terjun dalam sungai ni, kemudian Allahumma salli Ahmad, lepas pergi sana dengan selamat, maka saya akan kahwinkan dengan anak dia. Ni semua sirih dengan cerita ni kan. Lalu subhanallah, tak ada nak cakap lagi, tak ada nak habis cakap lagi, saya belum terjun dah seorang. Terjun lepas dah sana. Wajah kata, oh hebat kawan ni, tak ada habis cakap terjun dah. Lalu dia pun panggil lah orang tu, main ni. Kita main sini. Kita Salih Alaihi Wasallam. Dia kata, bagus, masya-Allah, hang ni kira berani, boleh terjun apa semua ni, sampai lentah apa semua ni. Jadi saya akan kahwinkan dengan anak saya. Dia kata, saya tak mau. Dia kata, saya tak mau. Habis yang hang terjun pasal apa? Tadi kata ni saya nak cari calon menantu saya ni, orang yang terjun ni. Lepas tu ni nak suruh kahwin tak mau pula. Saya tak mau. Lepas tu nak apa? Nak harta. Saya akan bagi harta. Harta banyak. Berapa banyak anak apa semua. Jadi saya punya pegawai apa semua. Saya tak mau. Tu tak mau juga. Nak duit, nak harta. Saya tak mau juga. Habis tu nak apa? Nak apa? Raja tolong cari siapa tolak Asia tadi. Raja tolong cari tak. Siapa yang tolak saya di kerajaan tu? Jadi subhanallah. Kadang-kadang kita ni dalam baru teringat kisah ni lama cerita. Dalam hidup kita ni kadang-kadang Salih Alaihi Wasallam, kita kena ada pushing factor tau. Kita kena ada sesuatu yang paksa kita untuk buat. Baru kita nak buat kan. Jadi dan salah satu cara untuk kita dapat Allahumma salli alaihi pushing factor tu ialah dengan kita dengar kelebihan-kelebihan daripada amalan tersebut. Boleh tak? Boleh, sebab kita ingat dia ada beberapa peringkat daripada dia panggil ahli, orang abid, orang beramal. Kan, ahli ibadah. Yang pertama dia panggil peringkatnya ibadatnya seorang saudagar. Peringkat seorang dagang ni dia buat amal sebab dia nak kelebihan-kelebihan, dia nak fadilat-fadilat daripada amalan yang dia buat. Dapat ni masuk syurga. Kalau buat amal ni jauh pada neraka. Buat amal ni dapat ganda pahala. Buat amal ni dapat apa sebagainya. Ustaz Syamad. Boleh tak dia buat amal untuk dapatkan kelebihan-kelebihan tersebut? Boleh. Salih Alaihi Wasallam. Sebab benda janji-janji tu mai daripada Allah. Asalkan dia mai daripada Allah, okey. Kemudian dia buat amal lagi disebabkan dengan amalan yang dia buat tu, dengan kelebihan amal tu, dia buat amal sampai benda tu dah sebati dalam hidup dia. Dah melekat dalam hidup dia. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Sampai melekat dalam hidup dia. Tuan-tuan, waktu dia melekat dalam hidup ni, dia ada dua peringkat. Peringkat mula ni dia berasa macam, kalau aku tak buat ni aku macam pelik macam hari ni macam benda tak buat. Ada benda, tak mayang duha lagi. Macam tu. Tu peringkat dia. Tu peringkat satu selepas dia dah lekat dengan amalan tersebut. Boleh faham tak? Pasal apa? Tak semayang witir lagi. Tu benda tu dah lekat dah dengan dia. Kalau rasa macam tak buat tu rasa macam gelisah, rasa macam tu maksud benda tu dah lekat dah dengan dia.
Tapi ada seorang sampai satu peringkat lagi, dia bukan tahap tu dia dah rasa manis. Yang tadi dia berasa macam dia kosong sebab dia tak buat. Tapi mai satu peringkat lagi, dia dah dapat manis lah benda tersebut. Manis ni maksud, kalau dia tak buat ni, dia rasa macam, bukan rasa kosong lagi lah, dia rasa rugi sangat-sangat lah. Gitu. Dan dia akan usaha apa saja untuk dia buat benda tersebut. Dia panggil apa? Halawatul iman tu, dia panggil salah satu daripada sebut kelebihan orang yang mendapat halawatul iman, kemanisan iman. Dia akan merasakan kelazatan dan kesedapan dalam ibadat, sehingga dia akan bersusah payah untuk mendapatkan dia. Tapi dia bermula daripada mana? Dia bermula daripada fadail amal, kelebihan daripada amalan, kan? Orang je sedekah, lama-lama sedekah sampai satu tahap tentu satu hari nanti sedekah ni dah biasa bagi dia. Mula-mula tu sedekah ni dapat ganda-ganda pahala banyak ni. Salih alaihi Muhammad, Saliza Abdul Samad, boleh kan nak join grup WhatsApp ustaz juga? Ni kena cek dengan Kak Amy Jalil tu. Ni itulah dua kajian dia buat je ni. Allahumma salli ala Tori Price, suara tak dengar, kata Taruna Suci. Dengar dah kot lah. Yang lain semua okey kan? Masita kata saya pun nak join grup WhatsApp ustaz. Aduh. Okey. Allahumma salli ala. Jadi subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Dapat halawatul iman, dapat kemanisan iman. Tapi dia bermula daripada apa? Bermula daripada dia dapat fadail ataupun kelebihan daripada amalan. Dia buat lagi sampai ke tahap dia dah rasa kalau dia tak buat tu dia dah rasa macam kosong. Dia buat amal lagi sampai dia dapat kemanisan daripada benda tersebut. Tuan-tuan, dia bermula daripada fadil amal, dan Nabi SAW pun cerita tentang kelebihan daripada istighfar ni. Salah satu daripada lafaz istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, akan diampunkan dosanya walaupun dosanya sebesar melarikan diri daripada medan perang. Tu. Mari kita tengok ada berapa lagi lafaz istighfar. Ada beberapa lagi lafaz, lebih kurang ada 8 lafaz istighfar termasuk dengan yang ni. Yang pertama, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lafaz istighfar terpendek. Dia boleh tulis dah, tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama, lafaz istighfar yang terpendek. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Astaghfirullah je. Dalam riwayat Imam Muslim, lafaz istighfar terpendek yang biasa dibaca oleh baginda Nabi SAW 3 kali selepas daripada solat fardu baginda Nabi SAW. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pasal apa Nabi SAW suruh kita istighfar padahal kita baru buat ibadat? Kan? Kita istighfar, kalau ikut kita istighfar ni, kita nak minta ampun daripada dosa-dosa yang kita buat. Kita buat dosa, kita istighfar. Kita buat dosa, kita istighfar. Sebab istighfar tu memohon keampunan atas dosa kita buat. Tetapi lepas semayang, kita baru buat ibadat, bukan baru buat maksiat. Boleh faham tak? Salih alaihi Muhammad. Sedangkan apa yang ada dalam semayang, kata Nabi SAW, as-salatu, salih alaihi Muhammad, afdalu a'mal as-salah, atau kama qala Rasulullah SAW. Amal yang paling afdal sekali ialah salat semayang. Dalam banyak-banyak, boleh baca Quran, boleh zikir, boleh istighfar, boleh takbir, tahmid, tahlil, salawat pada Nabi SAW, doa, apa saja amalan kebaikan kita buat. Kalau nak compare, apa yang paling afdal sekali? Semayang. Pasal apa? Pasal dalam semayang semua ada kat dalam tu dah. Semayang ada baca Quran, dalam semayang ada selawat, dalam semayang ada takbir, dalam semayang ada tahlil, dalam semayang tahmid, dalam semayang ada doa, semua ada kat dalam semayang dah. Maka semua kebaikan tu semua terhimpun dalam semayang. Sebab tu Nabi kata apa? Amalan yang paling afdal ialah semayang. Dan setiap daripada perbuatan tu Allah akan bagi pahala, Allah ampun dosa. Baca Quran, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Ada dalam semayang. Takbir, tahmid, tahlil, kita baca, kita baca takbir, tahmid, tahlil, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah astafa, sungguhnya Allah memilih daripada banyak kalimat 4 kalimat. Apa dia? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Man qala subhanallah, siapa yang menyebutkan subhanallah, kutiba lahu, akan dituliskan baginya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyruna hasanat, akan ditulis 20 pahala. Dan akan diampunkan 20 dosa. Ini maksudnya apa? Sebut subhanallah saja, Allah bagi 20 pahala, Allah padam 20 dosa.
Kan duk ada kat mana subhanallah tu? Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal a'la dalam sembahyang kita kan. Nah ni, Allahu akbar. Man qala Allahu akbar, siapa yang menyebutkan Allahu akbar akan ditulis baginya 20 pahala, akan diampun padanya 20 dosa. Ada tak? Ada. Wa man qala la ilaha illallah. Semua. Maksudnya doa apa selawat Nabi SAW, apa yang kita buat dalam tu bukan setakat Allah bagi pahala, Allah ampun dosa. Dah Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, lepas tu pasal apa nak kita istighfar lagi? Pasal apa? Pasal kita takut ada kecacatan dalam solat kita kepada Allah. Ni solat ni, semayang ni dia panggil apa? Dia panggil awalahu yuhasabu abdan fi yaumil qiyamah as-salatu. Benda yang paling awal sekali Allah nak cek nanti di yaumul qiyamah ialah semayang dia. Benda yang paling awal Allah nak cek nanti di yaumul qiyamah ialah solat dia, semayang. Idza salat salah amalu kulluh. Kalau elok semayang tu maka eloklah seluruh amalannya. Wa idza fasada amalu kulluh atau kama qala. Kalau buruk semayang tu maka fasad, buruklah seluruh amalannya. Bawa pahala banyak-banyak, pahala puasa, semayang, zakat, haji, bla 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 semua, tapi semayang tak clear, yang lain Allah semua tak mau tengok. Dia panggil kunci apa, dia panggil nombor akaun akhirat. Nombor akaun akhirat apa? 2 4 4 3 4 2 4 4 3 4 kan. Nombor akaun akhirat ada. Password kan, nombor akaun. Nak bagi pahala, nak kredit dalam akaun tu, nak kredit pahala puasa, nak kredit pahala sedekah, nak kredit semua daripada apa? 2 4 3 4 kan. Jadi apa, kalau tak ada nombor akaun ni, buat pilah apa pun tak boleh nak kredit masuk dalam akaun tu. Jadi benda paling awal sekali Allah nak dicek nanti dia yaumul qiyamah semayang dia. Kalau elok semayang maka elok yang lain, kalau buruk semayang tu maka buruk. Masalah dia ialah kita semayang tak sempurna. Semayang ni dia macam apa, nak break even. Orang menega ni break even dia panggil balik modal. Tahu tak? Balik modal. Kalau orang buat clock modal 1000, dapat meniaga 1000, dia panggil break even, tak untung. Tidak, tak untung. Kalau orang buat clock modal 1000, meniaga dapat 800, dia panggil rugi. Nah ni. Kalau meniaga buat clock modal 1000, dapat 1200, dia panggil untung. 200 ni boleh perbesar lagi meniaga. Kalau rugi, meniaga jadi makin kecil. Kalau break even, dia panggil cukup makan. Duk tera-tera je. Kalau kita semayang sempurna, cantik, perfect, baru break even. Ni. Masalah di semayang kita bukan sempurna, kosong, lekeh, kurang ni. Maka takut jadi apa? Takut dia rugi. Bila rugi, yang ni yang Nabi SAW suruh buat apa? Tambah semayang sunat. Ni, niaga burger rugi sikit, berniaga top up sikit belah ni, berniaga apa sikit, tambah-tambah top up, dapat sikit, boleh dapat break even sikit. Pataklah rugi, tapi balik modal cukup lah. Daripada, jadi sebab tu Nabi suruh kita semayang sunat. Sebab tu lepas semayang Nabi kata astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Masalahnya kita hanya duk buat tapi kita tak faham apa kita buat. Pasal apa buat? Pasal apa istighfar lepas semayang tu? Oh, aku istighfar lepas semayang tu pasal aku ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak khusyuk, semayang teruk. Tapi kita assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah. Duduk dalam kuliah, astagfirullah. Ustaz duk ngajak ke depan, astagfirullah. Berli tu tak faham bang ni. Jadi salih ala sayyidina Muhammad. Faham ni tuan-tuan? Tak faham, tak tahu pasal apa kita buat, tak cantik. Baik, tu yang lafaz yang pertama, dia panggil lafaz astaghfirullah. Hadis riwayat Imam Muslim, lafaz terpendek yang biasa dibaca oleh baginda Nabi SAW selepas daripada solat. Yang kedua, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Abu Daud dan Al-Hakim. Kata Nabi SAW, yang ni yang kita sebut, yang kita baca pada malam ni. Man qala astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang mengucapkan astaghfirullah alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampunkan dosanya
sekalipun dosanya sebesar melarikan diri daripada medan perang. Lagi yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga, lafaz istighfar yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis riwayat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Al-Bukhari dan Muslim. Saliza Abdul Samad kata, gaya sungguh Ustaz buat tu, gaya apa tu? Gaya pegang handphone lepas mayang. Baik. Nabi SAW kata apa? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW telah memperbanyakkan bacaan ini di hujung-hujung usia baginda Nabi SAW. Nabi sebut subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi di hujung usia baginda Nabi SAW, Nabi kata apa? Subhanallahi wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan memujinya, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ilaih bukan ilaik. Wa atubu ilaik bukan wa atubu ilaik. Wa atubu ilaih, taubat kepadanya. Kalau ilaik, kepada engkau, tapi wa atubu ilaih dengan ha di hujung ni, kepadanya. Kisahnya lagu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu panggil sahabat-sahabat Nabi yang otai-otai ni, orang yang hebat-hebat ni, geng-geng power-power ni, geng-geng yang duduk dekat-dekat dengan Nabi ni. Kalau peringkat kita kira alim ulama lah, geng-geng hebat-hebat ni, orang alim ulama semua duduk dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah. Dalam celah-celah ramai itu ada seorang budak. Siapa budak tu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas dia lahir 2 tahun, lebih kurang 2 tahun selepas hijrah Nabi SAW. Jadi maksudnya waktu Nabi SAW wafat, umur dia berapa tahun? Berapa tahun? Nabi wafat tahun ke berapa hijrah? Astaghfirullahalazim. Sallallahu ala Muhammad. Cinta kat Rasul, cinta kat Nabi. Nabi wafat tahun apa? Krik. Tak tahu. Astagfirullahaladzim. Nabi wafat tahun ke Astagfirullahaladzim 10 hijrah lah. Semua maju masuk dalam kepala. 12 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah. Semua 22 tahun. Betul tak ni? 13 tahun Nabi di Mekah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nabi SAW wafat tahun ke-10 hijrah. Jadi kalau Nabi SAW, kalau Ibnu Abbas lahir pada tahun kedua hijrah, maksudnya waktu Nabi wafat dia baru 8 tahun. Kan? Kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah 2 tahun, baru umur dia 10 tahun. Waktu zaman Sayyidina Umar jadi khalifah berapa tahun? Berapa tahun? Astagfirullah. 10 tahun juga lebih kurang. Kena belajar sirah kat kita ni bagian ni. Kan 10 tahun juga. Jadi Salih Ahmad, jadi dalam tempoh 10 tahun itulah. Kalau 10 tahun baru lebih kurang umur 18 tahun. Kan 18 tahun. Atau dalam tempoh katalah umur 15 tahun dia duduk ni geng-geng alim ulama ni besar-besar ni, hebat-hebat ni. Tiba-tiba dia ada budak kat situ. Sampai ada yang kata Zimurad kata krik-krik. Kan? Dia pun mau krik-krik kat depan ni. Sopa aja depa yang tengok kat live ni pun krik-krik. Tapi ada yang jawab dia, saya dengar dia, masya-Allah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ini apa dia jawab banyak tu. Nabi wafat 10 hijrah, Nabi wafat 10 hijrah. Masya-Allah. Ramai kat komen kat situ. Masya-Allah. Jadi salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala apa? Sampai ada di kalangan depa yang kata apa? Pasal apa bawa budak ni? Oh, kalau macam ni kami pun boleh bawa anak kami. Gitulah cerita dia.
Kalau pasal apa bawa budak ni, kalau ni kami pun boleh bawa anak-anak kami mai kat sini. Oh, Sayyidina Umar dengar tu. Abdullah bin Abbas ni bukan calon-calon orang. Dia ni ulama mufassir dia panggil. Sahabat Nabi SAW yang sangat mahir dalam pentafsiran Al-Quran. Sebab tu kita duk baca tu Ibnu Abbas kan. Betul kan? Allahumma salli alaihi. Itu tuan, Allahumma salli pasal apa? Berkat doa bagi Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Jadi Sayyidina Umar nak test. Okey, apa yang kamu faham daripada ayat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi Rabb fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Tergeliat lidah pula. Ustaz zakah tiba-tiba blur semua orang. Oh, pasal zakah tu yang blur tu. Okey, faham dah. Kalau tidak dapat ingat, faham juga saya buat. Jadi Allah kata idza jaa nasrullahi wal fath, bila Allah turun kepada kamu al-fath, pembukaan, yakni pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong mau berkat masuk Islam, kan. Fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah kepada Tuhan kamu, innahu kana tawwaba. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu Sayyidina Umar tanya, apa yang kamu faham tentang ayat tu? Lalu dia kata apa? Apa yang tuan-tuan faham? Bila Allah bagi apa? Kemenangan dengan pembukaan kota Mekah tu, pertolongan Allah, maka Allah suruh buat apa ni? Fasabbih, tasbihlah. Kamu melihat orang ramai berkat masuk Islam, kemudian Allah kata apa? Tasbihlah dan beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Tidak, yang orang lain pun semua kami faham macam tu. Kami faham macam tu. Lalu Sayyidina Umar suruh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Ibnu Abbas, apa yang kamu faham wahai Ibnu Abbas? Apa yang kamu faham dari ayat tu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ayat itu menandakan bahawa Rasulullah SAW hampir kepada kewafatan. Rasulullah dah hampir pada wafat, sebab Rasulullah diberikan kemenangan dah. Dia dah pembukaan kota Mekah dah. Dan Allah perintah kepada Nabi SAW untuk perbanyakkan tasbih dan istighfar. Sebab tu apa yang diceritakan oleh tasbih dan istighfar lah, subhanallah, kan, dan astagfirullah. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pada hujung-hujung usia baginda Nabi SAW, Nabi sering menyebutkan subhanakallah wa bihamdik, kan, fasabbih bihamdika bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih, tasbih, tahmid, istighfar. Pasal nak? Tiga kan? Tasbih, tahmid, istighfar. Lepas tu Nabi sebut apa? Subhanakallah wa bihamdih. Ada tasbih, ada tahmid, kemudian istighfar. Wa astaghfirullah wa atubu ilaik. Yang ni wa atubu ilaik. Yang tadi yang kita baca tadi ni wa atubu ilaih. Yang ni wa atubu ilaik. Apa beza wa atubu ilaih wa atubu ilaik? Wa atubu ilaih kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada dua lafaz. Satu, Nabi SAW sebut subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Satu lagi Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam lafaz riwayat Imam Muslim, Nabi sebut subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka
wa atubu ilaik. Bisa tak? Ya, lafaz yang pertama, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Lafaz yang kedua, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bezanya apa? Yang tadi dia sebut kepadanya, yang ni yang ada ka kat ujung ni kepada engkau. Jangan. Ini dua lafaz Nabi SAW. Jadi dalam lafaz itu ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Kedua-duanya pun sahih. Yang pertama tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dengan lafaz subhanallahi wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, dan dalam lafaz Imam Muslim subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh faham tak ni? Itu pun salah satu daripada lafaz istighfar yang diamalkan oleh baginda Nabi SAW di hujung-hujung usia baginda Nabi SAW. Kita yang dah berusia dah, yang dia panggil apa, remaja purba ni, teringat siapa nama meninggal, almarhumah siapa nama yang kena sakit jantung dulu ni, apa warga mah kita ingat, yang mula-mula meninggal bukan yang ni, Mak Cina apa, Maznah, Makcik Maznah kan, dia kata apa, remaja purba dia kata, remaja purba. Kalau berasa dah duduk dalam remaja purba tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, rasa dah duduk di dah 60 dah ke kan, dah 60 ke atas dah ke, ataupun 50 ke atas dah ke, kita kajian tersebut tu, subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih, ataupun subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh? Okey, tu yang ketiga. Yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis lafaz doa istighfar dalam riwayat Al-Bukhari yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujud, khususnya di akhir riwayat, di akhir kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni pentinglah tuan-tuan kita duk mengaji bab-bab yang macam ni, kita daripada kita duk sebut ikut dan paling tidak kita tahu, begini lafaz yang sebenarnya, macam ni Nabi SAW sebut, ada beza yang ni dengan yang ni, ni supaya kita ni paling tidak kita ada ilmu bila kita buat amal, yang paling tidak kita tak payah duk bertelagah dengan orang yang tak ada ilmu dengan kita. Ni pasal apa hang nak buat lagu ni? Dia duk kata lagu tu, ni semua bid'ah. Kita punya dia raplah jingga macam ni. Kita pun tak suka. Saya cukup tak suka berbalah dengan benda-benda orang. Tak duk balah lah tuan-tuan. Pasal apa duk lafaz astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Mana ada Nabi duk buat lagu tu lepas sembahyang? Nabi kata astagfirullah. Dah lah, yang tu pun ada lafaz baginda Nabi SAW juga. Tu pun ada kelebihan-kelebihan dia juga. Tak payahlah duk bergaduh. Dah. Payah tu orang sini tak suruh gaduh ni. Mana tak suruh gaduh ni biar dah. Biar dah. Oh iya kah? Oh ya Allah, hebatnya masya-Allah. Mari sini belah. Mak ni. Patut lagi dia boleh Facebook dia. Alhamdulillah hari ni telah berjaya untuk menterbiah seorang. Tuan-tuan bawa dia diam sudah. Ni. Solat semak ni penting bila kita buat satu amalan, kemudian kita tahu daripada mana sumber dia, ada tak amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang membenarkan dia, ada tak sandaran-sandaran dia, supaya kita taklah buat amal dalam keadaan kita ikut-ikut dan ikut suka je sebagainya. Baik, penting juga, seronok juga kita mengaji malam ni. Baik tuan-tuan, lafaz yang berikutnya, lafaz yang dalam riwayat Imam Al-Bukhari, yang Nabi SAW biasa melafazkan istighfar ini, bentuk istighfar ini dalam rukuk dan sujud bagi Nabi SAW, terutamanya pada hujung-hujung usia baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang ni lebih kurang yang tadi, cuma ada dekat dia dalam-dalam tu rabbana. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada ka tu astaghfiruka, mesti kat hujung dia pun juga ka. Kan dia tak boleh astaghfiruka wa atubu ilaih, yang tu macam tak kena. Nah, aku bertaubat kepadamu, aku bertaubat kepadamu dan kepadanya lah aku memohon ampun. Tak macam tak apa nak kena. Kan? Jadi kalau kepadamu lah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kan itu. Boleh beza kot, mudah-mudahan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi lafaz doa istighfar yang Nabi SAW biasa amalkan dalam sujud-sujud baginda Nabi SAW di hujung-hujung usia, maka kita boleh buat jugalah. Boleh buat juga lepas pada sujud yang akhir tu, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, kan. Kemudian kita sambung dengan apa? Kita kata subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bacalah berapa kali pun, 3 kali ke, kan. Tu Allahumma salli alaihi. Jadi tuan-tuan, kita ucap terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bukhari yang menganjurkan program kita pada malam ni. Dan seperti biasalah tuan-tuan, masjid-masjid sepanjang PKP ni memang pendapatannya sangat kurang. Bila pendapatan kurang ni, dia tetap nak kena maintain masjid, nak kena apa sebagainya, maka dia pun memerlukan kepada dana. Jadi sebab tu dia masih menganjurkan program-program yang macam ni untuk mencari dana bagi pihak masjid. Maka semalam pun kita dah mengaji dah tentang disebut sebagai azab kepada orang-orang yang bakhil. Mari dulu pun kita belajar tentang sedekah sebagainya. Maka teruskanlah bersedekah, insya-Allah. Tambah-tambah lagi kepada pihak masjid. Saya dah pin dah dekat bawah tu nombor akaun Masjid Al-Bukhari, akaun AJK Qaryah Alur Malai, Bank Muamalat. Tuan-tuan, pakat-pakat bagilah seorang sikit. Malam ni alhamdulillah ramai orang tengok, 5,000 orang, 6,000 orang tengok, buang 1-0 kat belakang ni. Jadi saya sebab tuan-tuan, kalau 500 orang tengok bagi seorang RM10 pun dah. Kan? 500 orang tengok bagi seorang RM10 pun, masya-Allah. Masjid alhamdulillah malam ni kami dapat himpun RM5,000, masya-Allah. Besar tuan-tuan ganjaran yang Allah akan bagi. Jadi jangan pula ada yang kata apa, saya ni orang yang ke 499. Kalau 400, saya ni orang yang ke-500. Kalau 499 orang bagi pun dah dapat 4,990. Jadi saya tak payah bagi lah. Ya gitu. Ni kalau semua orang pegang aku tu lala, siapa pun tak bagi. Tak apalah orang tu bagilah, tak apalah orang tu bagilah, tak apa orang tu bagilah, siapa pun tak bagi. Mana itu. Jadi insya-Allah biar kita bagi, orang lain tak bagi tak apa. Biar kita yang bagi, orang lain tak bagi tak apa. Kalau semua orang pegang aku tu, maka semua orang akan bagi. Gitu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faham tak? Habis. Yang kelima, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ahmad sempat menghitung lafaz tersebut dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu majlis sebanyak 100 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ahmad, Sayyidina Umar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Umar ayah dia, Ibnu Umar ni anak dia, nama dia Abdullah bin Umar. So banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dan Sayyidina Umar ni dia khalifah. Dia orang hebat. Kalau tuan-tuan perasan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam kalau kita pergi masjid mesti ada nama-nama khalifah ni. Umar, Abu Bakar, Osman, Ali, Abu Bakar, kan? So kalau orang sebut kenal tak Sayyidina Umar? Oh mesti kenal. Kenal tak Sayyidina Abu Bakar? Oh mesti kenal. Pasal apa? Mereka terkenal sebab mereka merupakan khalifah, memerintah.
kan. Salah satu daripada kelebihan sahabat Nabi SAW ialah yang mewarisi, dia panggil apa, kekhalifahan selepas baginda Nabi SAW. Dia panggil apa, Allahumma salli alaihi khulafa ar-rasyidin. Ni sedangkan ada di kalangan sahabat baginda Nabi SAW yang sangat hebat dari segi ilmu, tapi tak ramai orang kenal. Tak ramai kenal. Abu Hurairah orang kenal lah, orang mengaji kenal lah. Sayyid Muhammad Ibnu Umar radhiyallahu anhu hebat di antara sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Siapa orang kenal? Tak apa, orang tak apa nak kenal sangat. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa lagi tuan-tuan? Banyaklah sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi subhanallah, sahabat-sahabat Nabi khalifah-khalifah ni depa kurang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Pasal apa depa kurang meriwayatkan hadis Nabi? Sebab depa sibuk dengan urusan pemerintahan, sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Jadi tuan-tuan, Allah SWT selamat, waktu Sayyidina Umar nak wafat, dicadangkan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an untuk melantik Abdullah jadi khalifah. Lantik Abdullah lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lantik Abdullah lah jadi khalifah. Nabi SAW, Nabi wafat, Nabi SAW tidak menamakan pengganti dia. Itu tertangguh pengkebumian Nabi SAW selama 3 hari. Nak cari apa? Nak cari siapa nak ganti Nabi SAW ni. Nak abang kata pentingnya kekhalifahan ni, pentingnya pemerintahan Islam. Saya bukan nak puji siapa-siapa. Allahumma salli ala Muhammad. Baru ni saya pergi mesyuarat. Saya ni salah seorang daripada saya diberikan amanah sebagai timbalan pengerusi Majlis Hufaz Negeri Kedah. Saya pergilah mesyuarat. Subhanallah, kita semua macam duk. Kami lah apa ni, staff-staff apa semua ni. Duit 300 ni mana aku sana? Tiba-tiba duit dalam akaun ada 300. Kami pun tak pekat-pekat, heran, duit ni mana? Duit ni siapa? Duit siapa bagi? Kita pun duk tertanya-tanya. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi saya pun baru ni pergi mesyuarat. Selepas berapa lama dah dapat 300? Lama kan? Sebulan lebih dah. Minggu tak baik, lebih kot, dekat sebulan kot kan. Pergi mesyuarat baru ni, salli ala Sayyidina Muhammad, barulah sebut apa, dia kata baru ni dapat tak 300 ni. Semua ni pengurus apa ni, pengasas pentadbir sekolah tahfiz lah. Ramai orang itu, dekat 50 orang. Kata betul lah, pekat-pekat dapat semua. Duit tu ialah duit kerajaan negeri. Dia minta nombor akaun semua staff dan guru-guru tahfiz, masuk je lah akaun mereka. Dia tu tak ada manifesto, tak ada announcement, tak ada nak cerita inilah usaha dan sumbangan kami apa. Dia nak bagi, dia bagi je. Kita kata apa? Alhamdulillah. Tengok ni, inilah kadang-kadang kita rasa macam ya Allah, ni baru sebut prihatin. Tengok ni, tak payah. Kalau kami menang, kami akan buat tu, kami akan bagi. Itu dia bagi manifesto, janji belum tentu nak buat lagi. Tapi kalau orang sungguh-sungguh dia nak tolong ni, tak payah duk janji apa. Dia tengok orang susah, ni bagi senyap-senyap. Ni kita rasa ya Allah, ada juga orang, contohlah nak cerita. Kadang-kadang kepentingan dia macam tu. Jadi tuan-tuan, balik pada cerita tadi, bila Nabi SAW wafat, Nabi tidak menamakan siapa penggantinya. Maka akhirnya berlakulah ada sampai 6 calon yang dicalonkan pada hari tersebut. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah dan seorang lagi saya tak ingat nama dia. Bukan, masing-masing dengan hujah masing-masing lah. Sampai akhirnya dibai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Kes Sayyidina Abu Bakar lah satu-satunya sahabat yang disuruh oleh Nabi SAW menggantikan imam Nabi SAW. Sayyidina Umar kata apa? Kalau dalam bab semayang pun Sayyidina Abu Bakar suruh dia, Nabi SAW suruh Abu Bakar, maka apatah lagi dalam bab pemerintahan negara. Maksudnya hebatnya duduk tu. Dia buat bandingan apa? Jadi imam semayang lah. Jadi lalu subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka akhirnya diangkat Sayyidina Abu Bakar. Waktu Sayyidina Abu Bakar nak wafat, Sayyidina Abu Bakar sempat menamakan Sayyidina Umar untuk menjadi pengganti. Sempat menamakan. Maka tak di ghaflah lah. Tak di kelang kabut lah. Sayyidina Umar dah dilantik. Tapi waktu Sayyidina Umar tak menamakan siapa-siapa.
Maka jadi pula waktu tu Sayyidina Umar tak mewasiatkan kepada siapa-siapa. Masing-masing pakai cadang. Di antara yang dicadangkan kepada Sayyidina Umar ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar, anak dia. Orang kata layak sangatlah Ibnu Umar ni, bukan calon-calon orang. Sahabat yang pernah bermimpi syurga. Mimpi naik satu kain terbang di antara syurga. Tu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Orang yang qiyamul lail sangat hebat. Sahabat di antara sahabat yang nombor 2 paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Layak sangat orang ni. Sayyidina Umar kata, no. Tak cakap no betul lah. Itu saya kata. Sayyidina Umar kata, tak mau, jangan. Aku dah tahu dah macam mana susah dia khalifah. Aku tak mau anak aku jadi macam tu. Dan akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar tak diangkat jadi khalifah sebab sungguh-sungguh Sayyidina Umar berapa kali orang duk bincang dengan dia. Tak, ambil lah, bagilah dia. Dak, dia kata dak, dia tak bagi. Dia tak mau. Sampai kesut. Mana sikit. Kan sekali-sekali keluar syok kan. Sampai kesut dah. Gitu. Akhirnya tak. Dan subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, Ibnu Umar sahabat yang banyak meriwayat baginda Nabi, hadis Nabi SAW. Dan Ibnu Umar duduk dalam majlis tu, majlis bersama dengan Nabi SAW. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ni, dia sebut, aku menyaksikan, aku menghafaz aku menghitung ada satu lafaz istighfar yang disebut oleh Nabi SAW dalam majlis tu 100 kali. Maksud dalam majlis tu Nabi SAW lafaz istighfar ni. Macam mana istighfar dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tulis. Yang kita apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maksud dia apa? Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkaulah Zat Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Azizah Yaakob tulis sampai kesud. Bukan kesud dengan dal, bukan kesud. Bukan qalqalah gitu. Dia dengan ta. Sampai kesud. Dia ada bunyi angin kat ujung. Huruf sifat huruf ta kan ada bunyi angin kat ujung dia. Sampai kesud. Kan? Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Macam mana? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa maksud dia? Wahai Tuhanku, ampunilah daku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkaulah Zat Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Habis. Yang ke berapa tu? Yang ke 4. Yang kelima. Yang keenam, lafaz istighfar. Yang keenam, apa dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tabarani dan Al-Hakim, dia kata apa? Lafaz dia, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu apa? Wa atubu ilaik. Sebab apa? Sebab astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau astaghfirullah wa atubu ilaih. Macam lafaz dia, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa tahu doa apa? Doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis. Doa apa?
Hebat. Kafaratul uzma. Masya-Allah. Kak kata apa? Kafaratul apa? Tak sebut tak kata apa. Kafaratul majlis. Nabi SAW suruh kita baca kafaratul majlis ni selepas selesai setiap majlis. Supaya Allah memberkati majlis tersebut, dan seandainya ada kesilapan dalam majlis tersebut, kesilapan cakap ke kesilapan apa, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Dia bagi kafaratul majlis. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Apa maksud dia? Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dan dengan pujian kepadamu, asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahawa tidak Tuhan yang berhak disembah, berhak diibadati yang benar selain engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan bertaubat kepadamu. Kafaratul majlis ini, saya rasa ada kat alam ni kafaratul majlis kan. Siapa cari cepat? Apa? Apa? Muka surat 8. Fadilat kafaratul majlis. Nabi kata apa? Man qala subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, faqalaha fi majlis dzikrin kanat qatta ba'i yutba'u alaih, wa man qala fi majlis lagwin kanat kafaratah, atau kama qala Rasulullah SAW. Dia sebut, siapa yang membaca kafaratul majlis yang kita sebut tadi ni, kafaratul majlis, bukan kafaratul uzma. Bashir lah tu yang sebut dia Bashir Nu'man Bashir. Apa ni? Nabi SAW kata apa? Siapa yang baca yang sebut kafaratul majlis ni, maka jika dia mengucapkan dalam majlis zikir, maka ucapan itu akan menjadi seumpama pemateri yang mana dia dimateri di atasnya. Maksudnya sil. Dia dalam majlis tersebut ada zikrullah, ada ingat Allah, ada lafaz baca Quran, bla bla. Lepas habis dia sebut tu macam apa? Sil. Sil, simpan nanti kat akhirat tengok. Kan? Sebab nanti aku buat apa ke nanti Allah padam pula pahala tu. Bagi kat orang lain lah, macam-macam jadi apa semua. Sil, petri, balik simpan kat akhirat nanti. Tapi kata Nabi SAW, seandainya dia baca pada majlis yang lara, yang sia-sia, majlis yang lara dan sia-sia, Allahumma salli alaihi wasallam, maka ucapan itu akan menjadi kafarah untuknya, pengampunan untuknya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat Imam At-Tabrani, riwayat Al-Hakim daripada Jubair bin Mut'im. Menurut Al-Hakim, hadis ini hadis sahih. Okey, boleh lepas ni setiap kali lepas kita majlis jangan lupa untuk kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Selalu kita kata apa? Jadi kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Gitu kan. Itu pengurusi majlis tu. Dia lah ni jadi YB, cikgu. Faham? Yang ketujuh, salli alaihi wasallam, lafaz yang ketujuh. Lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Yang ni kita doa apa yang selalu kita baca tiap-tiap hari tu. Sayyidul Istighfar ni Nabi SAW kata apa? Man qalaha min nahari muqin biha famata qabla ayyumsiya fa min al-jannah, wa man qalaha min al-laili muqin biha famata qabla ayyusbiha fa min al-jannah. Siapa yang bacanya dengan yakin pada sebelah siang, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, maka dia daripada di syurga Allah. Siapa baca dengan yakin sebelah malamnya, lalu dia mati pada sebelah malamnya sebelum subuhnya, maka dia daripada di syurga Allah. Syamsiah Nur Hashim, ustaz boleh juga kan dijadikan doa lepas wuduk, doa lain. Doa wuduk
Angkat, Nabi kata angkat tangan. Tengok, angkat tadah ke langit lepas wuduk, angkat tangan ke langit. Kita baca apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni mutahharin. Kan? Kata Nabi SAW, dia akan dimasukkan di mana-mana pintu syurga yang dia suka. Dan pintu syurga mana dia suka, masuk syurga ni, masuk pintu syurga ni, boleh pilih mana-mana pintu syurga yang dia suka. Dengan baca dia panggil apa? Doa selepas daripada wuduk tu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar ni? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan lafaz yang terakhir yang ke-8 yang ni kita jarang-jarang dengar. Yang ni kita jarang-jarang dengar. Nabi SAW sebut hadis ni, lafaz dalam Sahih Al-Bukhari diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an untuk dibaca dalam salat, khususnya sebelum salam. Baca waktu sembahyang sebelum bagi salam, kita dibacakan Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunubi illa anta faghfirli maghfiratum min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca dalam sembahyang sebelum bagi salam, dalam tahiyat akhir, duduk dalam apa waktu lepas innaka hamidun majid, baca sebelum bagi salam. Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maksud dia, ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tiada yang boleh mengampunkan dosa-dosa selain hanya Engkau. Maka ampunlah daku dengan sebuah pengampunan di sisimu dan rahmatilah aku, sungguhnya Engkaulah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. InsyaAllah. Penghulu istighfar boleh juga dibaca masa tawaf sunat, boleh. Sayyidul istighfar ni kita baca setiap hari. Siang baca sekali, malam kita baca sekali. Kak Noniman, Rohizah, Izah, Sayyidul istighfar baca 3 kali setiap pagi lepas subuh dan maghrib, jadikan sebagai amalan terbaik. InsyaAllah. Itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita ucap terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bukhari, Alok Malay, Al-Ustaz Kedah, InsyaAllah. Dan kita ucap terima kasih juga kepada semua sahabat-sahabat yang bersama dengan saya pada malam ni. Rohani binti Sabri, Noniman, Rohizah Izah, Liza, Roshidah Spani, Nur Azah Aziz, Khadijah Ilyas, Rohani binti Sabri, Sepian Mahatpian, Aina Ismail dan semua sahabat-sahabat yang meluangkan masa bersama dengan saya pada malam ni. Dan jangan lupa esok kita akan bersama-sama dalam usrah tafsir Al-Quran kita pada setiap hari, insya-Allah. Dan ajak kawan-kawan kita sama-sama. Dan bagi meraihkan penganjur kita pada malam ni, jangan lupa untuk kita sama-sama memberikan sumbangan kepada pihak masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menganjurkan program pada malam ni untuk pengurusan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lafaz dalam solat belum salam, tahiyat akhir tak sempat tulis. Sagi saya akan postkan lafaz istighfar yang dalam semayang tu dalam page Facebook saya lagi, insya-Allah. Boleh. Okey, barakallah. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.